jenis ubat. Okey, ubat ada 4 jenis yang asas lah. Ada cecair, ada kapsul, ada pil ataupun ada juga krim. Biasanya kalau kanak-kanak biasanya tak diberi lagi lah ubat kapsul ataupun pil lah. Biasanya kita makan ubat cecair. Cecair yang manis-manis. Ubat batuk cecair, ubat demam pun kita makan dalam bentuk cecair. Biasanya untuk yang orang dewasa barulah kita makan dalam bentuk kapsul ataupun pil. Dan krim, selalunya krim ini digunakan untuk sapu luka, sapu kudis, sapu apa lagi? Sapu jerawat. Ada juga jenis ubat lain yang cikgu tak bagi, contohnya dalam bentuk wap ataupun gas. Contohnya kalau awak asma kan, ada lelah, ada asma, kita gunakan inhaler yang kita sedut je. Inhaler tu kita guna untuk merawat asma lah, mengurangkan sesak nafas itu. Okey, kita teruskan. Hari ini cikgu nak ajar kamu tips-tips untuk mengambil dan juga untuk makan ubat. Tak semestinya makan lah, nak sapu ke. Jadi tips untuk mengambil ubat. Pertamanya, kita perlu ambil ubat yang diberikan oleh nasihat doktor ataupun farmasi saja. Kita tak bolehlah beli ubat tu online, beli ubat dari Shopee. Kita tak tahu ubat tu ada kelulusan ke tak kan. Mungkin ubat tu diperbuat dari bahan-bahan yang terlarang, bahan-bahan yang berbahaya untuk kesihatan kita. Okey, yang kedua, jangan ambil ubat yang tidak sesuai dengan usia kita. Contohnya, kamu demam, lepas tu abang kamu kata, tak apa dek, adik makanlah ubat abang. Abang kamu tu umur dia dah 20 tahun. Kita tak tahulah ubat tu sesuai ke tak dengan kita kan. Mana tahu bila kita makan, kita pening-pening ke, kita muntah ke. Jadi kita perlulah ambil ubat yang bersesuaian dengan usia kita. Kalau kita ni budak kecil lagi, kita makan ubat yang sesuai dengan budak kecil. Jangan makan ubat orang dewasa. Okey, yang ketiga, jangan mengambil ubat yang sudah luput tarikhnya. Contohnya, awak makan ubat yang tarikh luput dia tahun 1990. Awak makan sekarang, memang tak nampak hari esok lah kalau awak makan. Jadi kita kena pastikan tarikh ubat itu adalah belum tamat tempoh lagi. Contohnya kalau awak nak ambil hari ni, awak tengok tarikh dia expired tahun depan. Maksudnya boleh makan lagi lah. Kalau expired dia bulan lepas, tak boleh. Ubat tu awak cepat-cepat buang, nanti kod-kod orang lain pula yang makan. Okey? Baiklah. Untuk mengenali ubat yang rosak ini, cikgu nak ceritakan sedikit ciri-ciri ubat yang rosak. Supaya apa? Supaya kita akan lebih alert, lebih waspada apabila sebelum kita nak gunakan suatu ubat itu. Okey, pertamanya kita tengok tarikh luput dia. Okey, kalau ubat yang rosak ini, tarikh luput dia telah tamat tempoh. Macam cikgu cakap tadi lah, dah expired. Kalau kita senang cakap dah expired. Kalau roti ni expired berkulat lah. Kalau ubat lain pula dia punya ciri-ciri dia. Okey, yang kedua, rupa dia. Rupa dia akan berubah. Kalau cecair tu biasanya yang cair dia akan jadi lebih pekat sikit. Kalau yang kapsul ataupun pil, mungkin semakin mengecil ataupun dia dah berdebu ke kan. Okey, bau ubat yang rosak ini, bau dia mestilah busuk. Jadi sebelum kita nak makan ubat tu, kita bau dulu. Kalau ubat tu bau dia busuk, mesti ubat tu dah tak elok. Okey, bau dia busuk, jadi kita kena apa? Buanglah. Kalau ubat yang dah rosak tu kita buanglah. Okey, yang keempat, masam. Biasanya ubat masam ni ubat cecair lah. Ubat yang berupa cecair. Kalau kita dah rasa sikit tu, rasa dia masam kan. Maksudnya sebelum ni ubat ni tak masam, tapi lepas kita makan tu masam. Maksudnya ada something wrong lah dekat ubat tu kan. Mungkin dah tak boleh makan dah. Jadi kita pun nak selamat buang lah, tak payah simpan dalam peti.
Nanti bila kita simpan, orang lain pula yang makan. Okey. Yang kelima, warna. Okey, warna. Ubat yang rosak dia akan terdapat perubahan warna. Contohnya, ubat demam berwarna oranye sebelum rosak, sebelum expired. Lepas tu bila dah rosak ubat tu, warna dia jadi macam hitam-hitam sikit, jadi kelabu, jadi gelap sikit. Tu maksudnya ubat tu dah tak boleh dimakan. Okey, dah tak sesuai. Boleh buang terus. Jadi, kat mana kita nak simpan ubat di tempat yang sesuai? Pertamanya, dalam peti kecemasan. Biasanya peti kecemasan ni kita letak ubat-ubat yang kita sapu lah, ubat krim, contohnya ubat luka kan. Ubat demam pun ada juga. Okey, yang kedua adalah peti sejuk. Peti sejuk pun boleh juga. Sebab apa? Sebab suhu dia tu sejuk, jadi kuman ataupun bakteria tak boleh nak membiak lah. Okey.